Bab tiyarah. Ini bab mengambil sempena buruk dengan sesuatu. Atau meramalkan keburukan dengan sesuatu. Diriwayatkan daripada Ibnu Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada jangkitan dan tiada sempena buruk dengan sesuatu. Tiada ramalan buruk dengan sesuatu. Wasyu'mu fi thalathin, nahas atau kecelakaan atau kemalangan hanya ada pada 3 perkara. Pada perempuan, rumah dan kenderaan. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tiyarata, tiada sempena buruk atau tiada ramalan buruk. Wa khairuha al-fa'l, sebaik-baik ramalan itu ialah al-fa'l. Mereka bertanya, apakah itu fa'al? Fa'al atau fa'al? Nabi SAW menjawab, yaitu ucapan yang baik, kalimat yang baik yang didengari oleh seseorang dari kamu. Bab fa'al. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya, Nabi SAW bersabda, tiada sempena buruk dengan sesuatu atau tiada ramalan buruk. Wa khairuha al-fa'al, sebaik-baiknya ialah fa'al atau fa'al. Sebaik-baiknya, yaitu sebaik-baik ramalan, ialah fa'al. Qala wa mal fa'al, ya Rasulullah, apakah itu fa'al? Wahai Rasulullah, qala al-kalimatu salihah, ucapan yang baik, yasma'uha ahadukum, yang didengari oleh seseorang dari kamu, atau yang didengar oleh seseorang dari kamu. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Anas, daripada Nabi SAW sabdanya, la adwa wa la tiyarata, tiada jangkitan, tiada penyakit berjangkit, dan tiada sempena buruk. Wa yu'jibuni al-fa'lu salih, saya suka kepada ramalan, saya suka kepada al-fa'l, yaitu ucapan ramalan yang baik berupa kalimat yang baik. Babun la hamata, tiada burung hantu. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah, daripada Nabi SAW sabdanya, tiada jangkitan atau penyakit berjangkit, tiada sempena buruk dengan burung, wala hamata, tiada burung hantu, wala safara, dan tiada bulan safar. Babul kahanah, ini bab tenungan. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan tentang 2 orang perempuan dari Bani ataupun kabilah Huzail yang berkelahi. Salah seorang darinya melontar batu kepada yang seorang lagi, maka terkena perutnya. Perempuan yang terkena perutnya itu hamil pada ketika itu. Lontaran itu telah membunuh anak yang berada dalam perutnya. Mereka pun membawa kes itu kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW memutuskan bahawa diat anak dalam kandungannya, dalam perutnya itu ialah berupa ghurrah, hamba lelaki atau perempuan, yakni perlu dimerdekakan. Ataupun hamba lelaki ataupun hamba perempuan, yakni perlu diberikan kepada majni alih, kepada orang yang dilakukan jenayah ke atasnya. Maka wali perempuan yang dikenakan denda itu, wali perempuan, penjaga perempuan yang dikenakan denda itu
berkata, bagaimana saya akan bayar denda, wahai Rasulullah, kepada orang yang belum minum dan belum makan, belum bertutur, belum berteriak. Yang seumpama itu, orang seumpama itu, yutal, disia-siakan, yang diabaikan sahaja. Maka Nabi SAW pun berkata, sesungguhnya dia ini mengucapkan ucapan betul-betul seperti ucapan tukang tenung, ataupun sesungguhnya dia ini saudara tukang tenung, di antara saudara tukang tenung. Pada percakapan dia tu, ayat dia tu, susunan bahasanya itu seperti susunan bahasa tukang tenung. Hak satu lagi ni pun, hak tu juga, hadis itu juga cuma beza sedikit lah. Riwayat daripada Abi Hurairah bahawa ada dua orang perempuan, salah seorang darinya melontar batu kepada yang seorang lagi, maka ia menggugurkan janin di dalam perutnya. Maka Nabi SAW memutuskan tentang kes itu, supaya dibayar ghurrah, seorang hamba lelaki atau perempuan. Riwayat daripada Sa'id bin Musayyab bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan tentang janin yang dibunuh dalam perut ibunya dengan dikenakan denda satu ghurrah, iaitu hamba lelaki atau perempuan. Maka orang yang Nabi telah putuskan ke atasnya itu berkata, maka orang yang Nabi SAW kenakan denda ke atasnya berkata, bagaimana saya akan bayar denda kepada orang yang belum makan, belum minum, belum bertutur, dan belum berteriak? Wa mithlu dzalika yutal, yang seumpama itu dibiarkan, disia-siakan sahaja. Maka Rasulullah SAW pun berkata, innama hadza min ikhwani syaitan, dia ni betul-betul saudara, di antara saudara ataupun salah seorang daripada saudara tukang tenung, ataupun perkataannya itu menyerupai perkataan ataupun susunan bahasa tukang tenung. Diriwayatkan daripada Abi Mas'ud, Nabi SAW melarang dari mengambil harga anjing, wa mahril baghi, dan bayaran pelacuran, bayaran kepada pelacur itu, wa hulwanil kahin, dan pekeras ataupun bayaran kepada tukang tenung. Diriwayatkan daripada Aisyah, katanya, beberapa orang telah bertanya Rasulullah SAW tentang kuhan, tukang tenung. Maka Nabi SAW kata, laisa bi syai', tidak ada apa pun, tidak ada sesuatu pun yang boleh dipakai. Faqalu ya Rasulullah, maka mereka pun berkata, wahai Rasulullah, mereka menceritakan kepada kita kadang-kadang tepat, fayakunu haqqan, maka benar apa yang dia cerita tu. Kadang-kadang ada sesuatu yang dia cerita tu, maka tepat, benar apa yang diceritakan itu. Maka Rasulullah SAW pun berkata, tilkal kalimah minal haq, ucapan yang benar itu disambar oleh jin, fayaqarruha fi udhuni waliyyi, maka disumbatnya atau dituangkannya ke dalam telinga waliyyi, kita kata penjaganya atau tuan jin itu. Fayakhlituna ma'aha, maka mereka campurkan bersama satu yang benar itu 100 dusta. Ali ibn al-Madini berkata, kata Abdul Razzaq secara mursal, al-kalimatu minal haqq, thumma balaghani annahu asnadahu ba'du, kemudian sampai kepada saya maklumat bahawa dia mengisnadkan selepas itu. Babus sihir, ini bab sihir. Baiklah, kita tengok dulu bab tiarah. Sebelum ni pun sudah ada dah bab, tapi tidak bab ni lah khusus. Imam Bukhari buat tiap-tiap satu perkataan, patah perkataan yang tersebut dalam hadis sebelum ini, dia buat bab berasingan, nak menunjukkan kepentingannya tiap-tiap satu tu. Tiap-tiap satu tu ada bab tu sendiri. Sebelum ni padahalnya sudah ada dah. Ni pada muka surat
850 ni dulu. Babul juzam dulu, bab juzam dulu. Sudah ada dah hadis ni. La adwa wala tiyarata wala hamata wala safara. Sudah ada dah. Tapi di sana berkenaan dengan penyakit. Nak cerita tentang penyakit ni, penyakit zahir, penyakit kusta, juzam. Penyakit juzam itu termasuk di antara penyakit berjangkit. Sedangkan dalam hadis itu dinafikan penyakit berjangkit. Sana sudah kita bahas dah juga. Kemudian Imam Bukhari daripada sini dia buat satu bab pula. Macam di sini. Babut tiyarah. Ada dalam hadis tu. Kemudian bab lahamah. Lahamah dia buat bab suku pula. Kemudian kalau kita pergi lagi pada muka surat 859 la adwa pula. Dia buat bab suku pula. Buat bab suku pula. Maknanya la safara, la hama. Ada tajuk. Dia nak ceritanya apa? Perkara-perkara ni semua jadi bab yang tersendiri, bab yang besar pula. Apa makna la tiyarah? Tiyarah ni babut tiyarah sini. Maknanya mengambil sempena buruk dengan sesuatu. Asalnya mengambil sempena buruk dengan burung. Tiyarah daripada tair atau ta'ir, burung. Sebab biasanya orang ini satu bidang yang luas pula. Biasanya orang-orang nak tahu, nak meramalkan nasib ke apa ke, dia guna burung. Guna burung. Bukan di zaman jahiliah Arab sajalah. Di kalangan orang Hindu pun ada guna macam tu juga. Luas meluasnya penggunaan burung ni. Orang Melayu kita dulu pun begitu juga. Dia ambil kira kalau burung tu terbang, dia keluar daripada rumah dia, satu burung terbang daripada kanan pergi ke kiri, maka baik. Dia anggap itu pertanda baik. Dia mengambil sempena baik daripada terbangnya burung dari sebelah kanan pergi ke sebelah kiri. Artinya segala kerja yang dia nak buat itu dengan dia keluar daripada rumah itu akan berjaya, akan berhasil, tidak sia-sia. Dia anggapnya begitu. Kalau burung tu terbang daripada kiri ke kanan, maknanya ini petanda tak baik. Kalau dia pergi pun sia-sia saja, rugi, tidak membawa untung, sia-sia saja. Ini anggapan dia. Yang seumpama ini dia bukan khusus dengan burung saja. Walaupun asalnya burung, banyak digunakan burung. Burung tu macam-macam burung pula. Burung lebar, burung serindik, burung kakak tua, macam-macam burung pula. Ada juga orang kita yang dia anggapan tak boleh bagi garang, tak jual garang tengah malam, tak boleh. Tak boleh jual garang. Dia kata membawa rugi. Membawa rugi. Bui garang tak boleh juga. Marah. Kita pergi minta garang, nak bubur dalam gula pasal tak ada kebetulan. Marah. Apa minta garang malam-malam ni? Minta garang. Dia kata nyambak kau gajah. Oh, macam-macam. Ada juga sebut lagu tu, nyambak kau gajah. Atau garang ni kalau dijual tengah malam, membawa kerugian. Serupa jugalah tu, serupalah. Tak kira lah apa pembentuk, tak kira. Semuanya tidak ada. Dalam Islam tidak diambil kira, tidak boleh dipegang. Itu semua tak boleh dipegang. Itu maknanya la tiyarata. Bukan makna berkait dengan burung saja. Mengambil sempena buruk atau sempena baik dengan sesuatu ni tak ada. Tidak dikira dalam Islam. Tidak boleh dipegang. Kalau pegang juga sajalah, rugi sajalah. Orang lain ni agak garang. Lepas ke tengah malam, lepas pukul 12 malam, untung pun dia. Mereka garang, bawa lori, lepas lori selori, bawa. Meniaga garang saja tu boleh. Saja kita lah. Kita kata rugi. Saja kita. Kita lah yang rugi. Benda ni tak boleh, ada pantai. Benda ni tak boleh, benda ni tak boleh. Tak ada apa. Bila-bila masa boleh. Tak ada kena-mengena siang malam. Serupa je. Sebab orang zaman dulu banyak tak boleh menyapu tengah malam ke apa. Takut-takut tak nampak tu. Pasal dia pakai pelita tu je. Dia pakai pelita setengah-setengah tu tak ada pelita pun. Jadi sapu-sapu tersapu duit ke ataupun barang-barang berharga, emas, perak ke, cincin ke, halus-halus tu jatuh pasal rumah dia, rumah pakai gelegar tu. Kalau masuk bawah tu susah pula nak cari tu.
Kerana tu je lah. Kalau nak kira tak ada apa. Tak ada apa. Dalam keadaan cerah. Kerak kuku tengah malam tak boleh. Jadi apa kedana? Tak ada kena mengena tu semua. Tak ada kena mengena tu. Boleh bila-bila masa. Takut dia tak boleh kerak kuku tu, orang-orang tua dia tak cerita. Kerak kuku sampai itu bukan dengan ngacik kuku sekarang ni, ketip kuku sekarang ni. Pakai pisau. Pakai pisau tak kena gaya, tak pandai, luka lama-lama. Gelak-gelak. Itu je asalnya. Tetapi lama-lama duk pegangan orang tua ni, pegang orang tua ni sampai dia anggap keramat benda tu, tak boleh dilangkah. Tak boleh dilanggar. Kalau langgar membawa malang, membawa nahas. Ini yang tak betul. Tujuan hadis-hadis ni nak menghapuskan khurafat dan tahyul daripada masyarakat. Seringkali ni dalam bab dia ni, dalam bab perubatan, dalam bab penyakit, seringkali penyakit ini berlaku tidak kerana lain. Kau teruk orang sakit itu pasal apa? Pasal benda-benda ni, benda-benda khurafat ni. Burung hantu bunyi berkukuk, dia sakit, dia kata gila aku dah sekali ni. Kau sakit jiwa dia. Mati sungguh lah. Mati sungguh. Sebenarnya tak ada kena mengena dengan burung hantu. Tak ada kena mengena. Dia ada, dia berkukuk. Dia ada. Kalau duduk mana pun dia kukuk, negeri mana pun kukuk. Tak ada kena mengena. Tapi tak ada pasal-pasal. Ini Imam Bukhari nak cerita kenapa awak mari tajuk. Tajuk ni penting. Kadang-kadang kita pergi jumpa dengan ni ahli ramal lah, ahli ramal. Dia kata awak ni macam ni. Dia percaya. Bila percaya, tak ada pasal-pasal jadi jatuh sakit. Asalnya tidak sakit. Kalau sakit sikit-sikit jadi semakin berat. Padahalnya tak ada apa. Tak ada apa. Benda-benda macam ni apabila ahli dia cerita, dia kata sihat, segar. Dengan sendiri dia berasa segar. Ini masalah psikologi saja. Bukan ada apa. Benda tu sendiri tidak memberi kesan, tidak memberi bekas, tidak ada apa-apa. Sebab itulah kita kata la tiyarata, yakni mu'tabaratun wa mu'tamadatun fil Islam. Takdirnya. Kalau kita mengaji nahwu ni, dia adalah takdir itu la nafi jenis. La nafi jenis makna dia ada khabar dia, pada khabar dia biasanya khabar dia tu mahzuf. Khabar yang mahzuf tu kenapa dimahzufkan? Nak rakyat supaya fikiran kita ni pergi luas lah. Kita cari khabar yang sesuai dengan isim dia tu. Cari khabar yang sesuai dengan isim tu, yang tidak lari daripada kaedah dan usul syariat. Misalnya dengan kita takdirkan la tiyarata mu'tabaratun wa mu'tamadatun fil Islam. Misalnya tidak ada satu pun, la tiyarata ni tidak ada satu pun, itu maknanya. Sebab la ni la nafi jenis. Kalau nafi jenis ramalan ni nak mengambil sempena buruk, ramalan buruk dengan sesuatu, tak ada, satu pun tak ada. Jangan dipercaya kalau orang kata ada ni, tak ada, semua tak ada. Menafikan semua sekali, satu pun tidak ada. Ini makna la tiyarata. Tidak ada satu pun sempena buruk atau ramalan buruk dengan sesuatu itu diambil kira dan boleh dipegang menurut pandangan Islam. Itu takdirnya. Kalau kita belajar kaedah Arab, dia adalah takdir macam tu. Kita faham lah. Kenapa buat mari dalam bab ni? Bab cara ke penyakit, cara ke kesihatan ni sebab tak adil lah. Ramai orang-orang yang sakit tak ada pasal-pasal, dia pergi jumpa dengan Tok Bomo, Tok Dukun, Tok apa, sebenarnya penyakit dia tu penyakit jantung. Penyakit dia tu penyakit batu karang. Tak ada pasal-pasal dia pergi cari. Lepas tu dia percaya pula. Habis duit lagi, rugi. Habis duit lagi. Lepas tu tidak dapat merawat apa-apa. Nabi SAW sudah kata dah, kalau nak berubat, hak paling mujarabnya jenis bomo, jenis apa ni, yang gangguan makhluk halus. Sudah. Dia ayat dah. Hak tu sudahlah. Ni kita tahu dah. Sakit ni sakit orang. Pergi buat ke dia bomo ni. Dia sakit tua ni, sakit orang. Kalau kita pergi, boleh apa? Rugi tak ada pasal. Duit pun habis. Lepas tu dia tidak boleh mengubah apa-apa. So kita tetap sakit. Kalau kita berasa semakin tak sedap ke atau semakin sedap, itu faktor psikologi saja. Permainan jiwa saja. Dan dia beri sesuatu, air tawar dia, kita pun rasa sedap, lega dah sekali ni. Saja aja. Sebenarnya tak ada apa.
La adwa, dalam hadis ni, la adwa, tiada penyakit berjangkit. Sedangkan doktor-doktor semua sudah terima. Takkanlah Nabi SAW sendiri tak tahu. Dia suruh lari daripada penyakit-penyakit ni dulu. Kita sudah baca dah, firra minal majzum kama tafirru minal asad. Larilah daripada orang yang kena penyakit kusta seperti mana kamu lari daripada singa. Dia suruh lari. Mana tak sempat duduk dekat. Dia pun dari segi amalan dia tidak bai'ah tu dia tidak bersalah dengan orang kena penyakit kusta. Dia kata sudah cukup, itu pun sudah memadai. Itu hak Nabi SAW tunjuk pada kita. Ada ketikanya dia berbual sejauh, ada jarak dia dua batang lembing jauh, dia bercakap dalam jarak itu dengan orang yang kena penyakit kusta. Ada ketikanya. Ini menunjukkan ada kesan. Walaupun ada ketikanya Nabi SAW berjalan dengan orang penyakit kusta. Ada ketikanya dia makan sekali. Itu sudah kita bincang. Ini dia nak cerita kepada orang tertentu boleh. Dalam keadaan-keadaan tertentu kita bersedia, boleh. Kalau kita ada persiapan, boleh kita duduk sekali dengan dia. Dia nak tunjuk ada kalanya boleh, ada kalanya tak boleh. Kepada setengah orang boleh, kepada setengah orang tak boleh. Itu sebab itu dia buat tak serupa. La adwa bukan bermakna menafikan penyakit berjangkit. Tak ada langsung penyakit-penyakit itu, tidak. Sebab itulah kita kena takdir. Ini semua la adwa, tak ada juga khabar dia. Mana khabar? La nafi jenis, mesti ada khabar dia. Seperti tadi la tiyarata, kita sudah takdir khabar dia. Di mana khabar dia? Dia nak suruh kita fikir, guna fikiran kita. Di antaranya yang anda takdirkan, cuba boleh catat ini, sebab dia tak ada tepi ni, tak ada. La adwa mu'athiratun bitab'iha. Itu sah. La adwa mu'athiratun bitab'iha. Satu. Yang kedua, la adwa mustaqillatun bita'thirihi ghairu muta'alliqin bimasyiatillah. Itu yang kedua. Yang ketiga, la adwa ghairu maghlubatin 'alaiha ba'da tahaqquqil asbab. Itu yang kita buat sendirilah. Yang pertama, la adwa mu'athiratun bitab'iha. Satu. Yang kedua, la adwa mustaqillatun bitta'thir ghairu muta'alliqin bimasyiatillah. Itu yang kedua. Yang ketiga, la adwa ghairu maghlubatin 'alaiha ba'da tahaqquqil asbab. Itu yang ketiga. Apa maknanya? Tidak ada penyakit berjangkit yang memberi kesan dengan tabiatnya sendiri. Tak ada. Dia penyakit berjangkit, penyakit gapa-gapa pun, dia memberi kesan itu dengan Allah SWT letakkan khasiat dia tu, ataupun kesan dia tu Allah SWT letakkan. Nak kata dia sendiri yang menjadikan kesan itu, tidak ada. Tak ada. Dia tak ada kuasa penyakit itu. Dia tak ada kuasa. Ataupun tidak ada penyakit-penyakit yang bebas, yang tadi yang pertama mu'athiratun bi tab'iha. Tabiat ni macam mana? Tabiat ini mengikut ahli-ahli falsafah, dia kata tabiat ni semula jadi dia memberi kesan macam tu. Kalau kuman tu semula jadi kuman tu, dia sendiri yang membuat penyakit. Tak ada macam tu. Kuman tu sendiri yang buat penyakit, tak ada. Bahkan Allah SWT menjadikan dia tu sebagai sebab sahaja. Dia sendiri kau buat. Tanpa Tuhan, ada kena menggunakan dengan Tuhan? Tak ada lagu tu. Ini makna la adwa. Yang kedua, tidak ada penyakit berjangkit yang bebas, yang tidak terikat dengan kehendak Allah. Memberi kesan dengan sendiri walaupun tidak dikehendaki oleh Allah. Tak ada lagu tu. Dia memberi kesan apabila dikehendaki oleh Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini yang baik. Ini yang anda paling senang hati. Yang ketiga, iaitu la adwa ghairu maghlubatin 'alaiha ba'da tahaqquqil asbabiha. Tidak ada penyakit berjangkit yang tidak boleh diatasi setelah kita mengetahui sebab-sebabnya yang sebenar. Setelah kita mengkaji dan memastikan sebabnya yang sebenar, kita boleh atasi.
Ini maknanya. Jangan, ini panjanglah sebenarnya, kita sudah bincang dah dulu ini. Tetapi nak urang yang ketiga ni, apa maknanya? Tidak ada penyakit-penyakit. Tak usah ceritalah penyakit-penyakit macam mana kalau jadi dalam dunia ni. Jangan kita lemah semangat orang Islam. Jangan kita putus asa. Jangan kita kata tak ada ubat ni macam mana ni, sudahlah. Mesti boleh diatasi. Sebab Nabi SAW sudah kata tidak ada penyakit melainkan mesti ada ubat dia. Boleh diatasi. Tetapi setelah kita pastikan sebabnya. Sebab dia. Dan kita cari pula sebab yang boleh mengatasi sebab itu. Pada ketika tu boleh. Seperti orang sekarang ni, dia buat kajian, penyakit-penyakit ni disebabkan oleh virus tertentu. Dia buat kajian atas virus itu. Lepas itu dia jadikan ubat tu, ambil ubat tu daripada bahan tu sendiri, daripada kuman tu ataupun virus itu. Dengan proses cara dia lah, jadi ubat pula. Boleh diatasi. Ubat tu ada situ juga. Tidak jauh ubat itu. Dan Nabi SAW sudah pun isyarat dah ni, ubat pasti ada dekat ni. Ubat pasti ada dekat. Kalau ular ada racun, ular juga ada geliga. Orang ambil racun dia tu, apabila diproses boleh jadi penawar. Kalau lalat sebelah sayap dia ada racun, sebelah sayap dia ada penawar. Duduk dekat tu juga. Orang-orang tua kata kalau pedas maka lada tu, ambil tangkai dia tu mama, duduk situ juga. Kalau panas maka buah durian, kata dia minum air dalam kulit durian, duduk situ juga. Macam-macam lah fatwa. Petua kita panggil petua. Duduk situ juga. Kita boleh cari benda ni. Kadang-kadang yang kita nampak pelik, jauh, berasa susah, sebenarnya duduk dekat tu. Ini Allah SWT nak suruh kita kaji. Sebab apa dia tidak bagi? Dia nak suruh kita kaji. Apabila kita kaji, kita boleh atasi penyakit-penyakit orang paling takut. Sebab cepat dia menular. Dan kadang-kadang mati cepat. Tak tahulah apa ceritanya. Nyamuk Aedes yang duduk sibuk sangat ni. Orang duduk cari kata macam ni penyakit. Takut duduk dekat dia. Takut duduk tubuh dia ada ubat. Kita tak tahu. Bukan duduk jauh, tapi tak kaji lagi. Kalau kaji, insya-Allah boleh diatasi. Tidak ada satu pun penyakit-penyakit yang tidak boleh diatasi. Ini anak paling senang sekali. Takdir yang seumpama ini. Takdir yang seumpama ini paling baik. Yang ni kita orang Islam tidak lemah semangat. Kita diberi pengharapan. Tetapi kita kena usaha, kena kaji. La adwa wala tiyarata wasyu'mu fi thalathin. Dan kemalangan atau kecelakaan atau nahas hanya ada pada 3 perkara. Pula susah pula ni. Kalau ada pun nahas, syu'um, sempena buruk, iaitu ada pada 3 perkara. Pada perempuan, pada rumah dan binatang. Apa makna ni? Kita tengok. Baik, kita tengok dalam hasyiah kita ni nombor 7. Dia nombor 7 tu baris yang ketiga dalam hasyiah tu. La tiyarata. Qultu qala al-Khattabi huwa 'am makhsus. Am makhsus. Makna mengikut Khattabi, hadis ini orang panggil hadis am makhsus, umum. Makna tidak ada satu pun tiarah, yakni ramalan buruk yang diterima pakai, yang boleh dipegang dalam Islam. Tetapi kalau ada pun ramalan buruk atau sempena buruk, pada 3 perkara. Yang ni 3 perkara ni yang dikecualikan. Hak ni ada, hak lain tak ada, kata Khattabi. Tetapi ana tak setuju. Sebab apa? Sebab sudah la nafi jenis dah. Nak kecuali apa lagi? Tak apalah, ini pendapat dia. Dia kata idh huwa fi ma'na al-istithna min at-tiyarah. Termasuk dalam istithna daripada tiyarah. Yani at-tiyarah yang dilarang ialah hak lain-lain, kecuali kalau tiyarah illa an yakuna lahu dar, kecuali kalau seseorang itu ada rumah, dia duduk
ya dia tidak suka duduk di situ. Ataupun dia ada isteri, ya dia tidak suka dengan isteri itu. Ataupun dia ada kuda misalnya, kenderaan dia, itu adalah kemalangan dia, kemalangan ataupun nahas untuk dia. Dia boleh pisahkan semua. Kalau duduk di rumah yang tidak sesuai, tinggallah rumah tu. Sebab malang tu boleh jadi tak sesuai dengan kita. Kalau ada isteri tak sesuai, bercerailah. Kalau ada kenderaan yang tidak sesuai, jual lah. Dengan cara macam tu. Kata setengah ulama pula, dia kata kemalangan ataupun kecelakaan ataupun nahas rumah ialah sempit rumah. Rumah kalau sempit atau udara dia tu tidak berputar dengan baik, ataupun jirannya tidak baik, itu makna rumah yang malang. Perempuan yang malang macam mana bagi seseorang itu? Pasal mulut lancar sangat, ataupun perangai dia tidak molek, tidak baik, ataupun dia mandul misalnya, itu tidak baiklah, malang untuk seseorang itu. Yang ketiganya, malang yang ada pada kuda. Misalnya kuda itu tidak digunakan untuk perang apa tidak digunakan untuk kebaikan, tetapi digunakan untuk maksiat. Ini termasuk dalam malang ada pada kuda. Mengikut Imam Malik kata memang ada. Kadang-kadang seseorang itu tidak sesuai dengan dia rumah, ataupun rumah tu berada di tempat yang tidak sesuai. Dia pakai mengikut zahir. Kalau macam tu, juallah rumah tu, ataupun tinggallah rumah, tak usah duduk di situ. Ada kalanya tidak sesuai dengan kita. Seperti negeri tidak sesuai dengan kita, kita pergi duduk sana sakit semua. Kalau kita tinggal negeri itu, pergi duduk di lain, tak ada sakit, tidak sesuai mana dengan kita. Rumah pun macam tu juga. Perempuan macam tu juga. Ada orang tu mana dia berkahwin dengan perempuan tu, tak jadi anak, mandul misalnya. Bukan mandul pun tak jadi, tak sesuai lah dia dengan perempuan. Tapi bila bercerai, hak perempuan tu menikah dengan orang lain pun boleh anak, dia ni menikah dengan perempuan lain pun boleh anak. Bila tak sesuai begitu, tak usahlah susah hati sangat. Cari jalan keluar. Ada kalanya orang dia tidak sesuai. Begitu juga kalau dia dapat anak orang ni, kalau dia berkahwin dengan perempuan ini, kita pun tak faham rahsia ni, doktor pun tak faham juga macam mana jadi macam tu. Kadang-kadang anak dia tu, kalau anak lelaki lemah, anak perempuan tak apa. Anak lelaki dia dua tu, mungkin kalau dengan orang lain tidak. Kita tidak tahulah macam mana kesesuaian dia dengan perempuan itu dari segi fizikalnya tu tidak sesuai macam mana. Ni pada sampai sekarang ni pun orang tak dapat lagi rahsia. Kalau didapati begitu, ataupun anak ni kalau dengan perempuan itu, kalau anak ni anak jenis cacat saja, tak faham juga bapa jadi cacat. Kalau menikah dengan orang lain tidak. Kadang-kadang berkahwin dengan dia tak ada gila pun, apabila telah bersetubuh dengan dia jadi gila. Pelik juga, kita tak faham lah ni rahsia apa. Ini perlu dikaji. Itu sebab malang ada pada perempuan. Nabi SAW kata malang ada perempuan dia tuju kepada lelaki. Tetapi kalau dia tuju kepada perempuan, malang ada pada lelaki, sebab lawan dia lelaki. Boleh jadi perempuan itu tidak setuju, tidak sesuai dengan lelaki tadi. Masing-masing kena cari jalan lah kalau macam tu. Jangan duduk kerana kononnya nak jaga perasaan suami ni, kesian ke dia, dia baik, dia gitu gini. Lepas tu sehingga kita mengorbankan perasaan ataupun jiwa, keibuan kita. Jangan macam tu. Tak kena tu lagu tu. Itu orang panggil ikut perasaan. Dalam Islam tak boleh ikut perasaan lagu tu. Suami mati tak sini nikah dah, kalau nikah makna tak sayang ke dia. Tak ada lagu tu. Kalau isteri mati tak sini nikah dah, semua hidup biar sampai tua gitu. Tak ada dalam Islam lagu tu. Semasa kita hidup dengan dia, kita hiduplah dengan baik, paling baik. Bukan bermakna kita tidak setia, kita tidak sayang kepada dia sekiranya dia mati kita menikah lain. Tidak ada macam tu. Tapi setengah-setengah masyarakat ni dia berasa begitu. Kalau dia tidak menikah, kalau dia menikah makna macam dia tak sayang kepada bini dia dulu. Anak beranak pun, adik-beradik pun kata lagu tu, sayang-sayang pun kata lagu tu. Tak kena tu, bukan mikir cara Islam. Supaya juga
Dia ni dah tak dapat anak, suami dia ada masalah, dia sabar semacam. Ya bagus sabar itu, tapi kita kena tengok dari sudut lain, kata tengok dari sudut lain. Apa salahnya kalau pisah? Boleh jadi si suami ni pun tak sesuai dengan bini ya, yang tak boleh anaknya. Kalau menikah dengan orang lain boleh jadi boleh anak. Ya si bini ni pun macam tu juga. Dah takdir kita menikah dulu, nak macam mana? Dah kita sudah cuba dah tak dapat, cerailah. Kan dalam Islam tidak mesti cerai ni kerana balah. Dalam Islam tujuan agama Islam dia buat cerai ni bukan kerana balah saja. Tidak. Dia ada banyak sebab. Kalau orang lelaki dia boleh cerai, kalau orang perempuan dia boleh fasakh. Cerailah juga hakikatnya. Kalau macam saat ni misalnya kes saat ni dah tak sesuai, tidak secocok. Ini malang ada pada suami bagi perempuan misalnya, kita tak tahulah. Boleh jadi malang ada pada perempuan, dah tak boleh anak, kita nak korbankan perasaan kita. Kena fikirlah masing-masing, kena fikir. Kalaulah dengan kita kata bersepakat lah, dan kita tak boleh, kita ni tak sudah juga macam ni, apa kata kalau kita berpisah? Tak apa, nak buat macam mana, sudah takdir kita macam ni, tak apa. Lepas tu nikah dengan orang lain, boleh jadi dia dapat anak, maka hidup dia terisilah hidup dia. Kalau tidak sepanjang hayat duduk menderita tak ada anak, duduk pera anak orang tu, pera anak orang ni. Bukan salah pera anak orang tu, tetapi jiwa dia tidak terisi. Sebagai seorang ibu, dia nak perempuan ni, dia nak jadi ibu. Sebagaimana orang lelaki, dia nak jadi ayah. Semula jadi manusia dah macam tu. Alangkah baiknya kalau ambil jalan tadi dengan cara pisah, apa salahnya? Jangan kita kata dah kita tahu malang ada pada perempuan atau pada lelaki, lepas tu kita terima tu. Bukan cara lagu tu. Kalau kita terima seperti Imam Malik ni, memang ada malang pada perempuan atau malang pada lelaki, memang ada. Dah ada, kita bertindaklah. Jangan tidak bertindak. Sebab dengan tidak bertindak tu yang ruginya siapa? Kita juga. Kita belum mencuba lagi cara lain. Berapa ramai orang yang apa ni, bila pisah dengan suami dia dulu boleh anak, tak ada apa satu. Ya si suami tu pun lama bukan main menikah dengan ni, tak boleh anak, menikah dengan orang lain boleh anak. Kan terisi hidup dia tu. Jangan kerana kita terima ni tak sesuai dengan kita, kita terus duduk menderita dalam jiwa kita, menderita jiwa kita, tak ada pasal lah gitu. Nah ini maksudnya. Kalau kita terima, memang ada malang tu pada perempuan. Malang tu bukan bermakna dia yang membawa kecelakaan kepada kita, tidak. Tidak sesuai. Tidak sesuai. Dia tu tidak sesuai. Fizikalnya tidak sesuai. Walaupun doktor tidak boleh bagi jawapan. Apa sebab? Tak boleh bagi jawapan. Cuma dia kata ada macam tu, kes-kes macam tu. Memang pun kita tengok pun ada. Jangan kita kata apabila menikah dengan perempuan lepas tu bercerai, kita malas, tak usah menikah dah. Ataupun menikah 2 kali dah, mati semua bini, tak usah menikah dah. Yang perempuan tu pula takut pula nak menikah dengan dia, nak makan aku mati pula ni. Kalau menikah dengan dia, tak ada. Itu tak ada. Kalau terjadi pun kebetulan, kena menikah, tak ada apa satu. Berapa banyak orang begini nak cerita tu. Kadang-kadang kalau dalam agama Hindu misalnya, dalam agama Kristian, ke agama asal dia kena kira, kalau suami atau isteri mati tak boleh nikah dah. Dari satu segi, dari segi falsafahnya molek, bagus. Sebab apa? Tanda sayang kepada isteri ataupun kepada suami. Dah dia mati tak menikah, muda lagi mati itu, umur 19 tahun mati, lepas tu sampai mati tak menikah, baguslah dari satu segi. Tetapi hakikat penderitaan jiwa manusia tu siapa tahu? Dengan cara kita buat peraturan, dengan cara kita buat ketetapan tak boleh nikah dah, siapa tahu? Kalau ada pun adalah seorang dua yang betul-betul ikhlas, betul-betul redha. Yang ramai lagi dalam dunia. Kalau kita buat peraturan lagu tu, tidak kau susah. Tapi kalau kita ikut cara Islam, dah suami mati, nikah lah, boleh anak. Buktinya, ini contoh yang selalu anda buat contoh lah supaya mudah faham. Anak sendiri ni, kalau mau anak ni maknanya supaya orang agama lain lah, ataupun kalau dia ni buat ikut perasaan lah, tak ada anak ni. Sebab apa? Dia mau anak menikah dengan ayah anak ni, dia janda, dia menikah dengan orang lain dulu, suami dia mati, dia masih muda lagi. Kalau dia buat ikut perasaan tadi,
nak menunjukkan dia ni sayang kepada suami dia. Tak ada lah kita ni. Berapa hikmat dengan sebab kahwin tadi. Dengan sebab itu kita jangan berasa malas dah, tak sih dah menikah. Tak ada semua tu. Dalam Islam tak ada. Ataupun kalau kita tengok orang ni bini dia mati, kita tak sih nikah dengan dia, misalnya kepada orang perempuan. Begitu juga kalau orang lelaki nak pada perempuan tu, kalau menikah dengan perempuan tu mati dua orang datuk lelaki dia, maka kita mati kata tak ada apa. Kadang-kadang janda membawa bahagia kepada kita, kadang-kadang kita tak tahu. Malah tidak sesuai tu dengan suami dia hak dulu, tetapi kepada hak lain sesuai pula, membawa untung pula. Mana kita tahu? Inilah anaknya. Imam Malik kata ada pada benda. Begitu juga pada kenderaan pun ada juga. Apalagi kalau mengambil kira gangguan-gangguan lain. Kadang-kadang rumah tu tidak sesuai kerana ada orang tinggal sesuatu. Memanglah gangguan tu ada lah. Duk nampak bayar semacam ni dah. Siapa anak pun histeria semacam, tak ada pasal duduk situ. Lari duduk lain buat apanya? Benda ni berlaku. Sebab tu Imam Malik kata kita pakai mengikut zahir. Memang ada. Cuma kita saja tidak tahu. Kenapa sebab dia? Ya sebenarnya kita lari. Ada kalanya dengan kita tinggalkan, selesai masalah. Buat apa yang kita teban nak duduk situ semacam tu? Ini mengikut pendapat dia. Tetapi pendapat orang lain, sebenarnya hadis ni kita sudah jumpa dah. Cuba kita tengok pada muka surat 700 dalam kitabun nikah. 700 apa ni? 793. Di sana kita sudah bincang dah juga dulu. 763 kalau dalam kitab ni lah, kitab ni. Bab ma yuttaqa min syu'mil mar'ah. Sudah ada dah tajuk. Sana kita sudah bincang dah juga dulu. Tapi di sana perbincangan lebih panjang. Di dalam hasyiah kita ada tadi, setakat tadi ada beberapa pendapat, termasuk pendapat Imam Malik. Ini pendapat yang lain pula. Cuba tengok dalam hasyiah nombor 1 tu. Ni hasyiah nombor 1 di tepi dia kata qala wa yahtamil, boleh jadi juga ia bermaksud yunazzala ala qawlihi sallallahu alaihi wasallam law kana syai'un sabaqal qadar sabaqahu al-ain. Kalau ada sesuatu boleh mendahului takdir, maka ain, yakni pandangan jahat itu mendahului takdir. Tetapi pandangan jahat itu pun tidak mendahului takdir, yakni tidak boleh mengatasi takdir. Wal ma'na in furida syai'un lahu quwwatun wa ta'thirun alaihim la sabaqal qadar li sabqil la kana 'ainan wal 'ain la yasbiq fa kaifa li ghairiha. Gitulah. Wa alaihi kalamul qadhi Iyad. Qadhi Iyad ini pendapat Qadhi Iyad. Yani kalau ada sesuatu yang boleh mendahului takdir, yang boleh melepasi takdir, iaitu pandangan buruk ataupun gangguan makhluk halus, kalaupun ada. Tetapi itu pun tidak ada. Bila sudah tidak ada, hak tu pun hak lain lebih-lebih lagi tidak ada. Artinya bagi mereka, bagi Qadhi Iyad dan orang-orang sependapat dengannya, malang pada rumah, pada isteri, pada kenderaan ini tidak ada. Tidak ada. Ini andaian saja. Kalaulah ada, maka ada pada perempuan, pada rumah, pada kenderaan. Tetapi di sini tidak ada. Kalau nak ada, maka ada di sini. Tapi di sini tidak ada. Di sini pun tidak ada. Maknanya
Yang mereka terima paling tinggi, yang ada pun iaitu tidak sesuai lah, tidak secocok tadi. Kalau tidak secocok, kalau tu kita terima. Tapi nak kata dia membawa malang, membawa kerugian kepada kita kerana nahas diri dia tu sendiri, tak ada. Dalam Islam tak ada macam tu. Tetapi dari segi tidak sesuai, itu memang ada. Inilah hak qadhiyat kata. Maknanya nak menafikan. Dalam hadis ni bukan bermakna menerima, tetapi diandaikan kalau ada, maka di sini. Tetapi itu pun tidak ada. Tak ada langsung. Walau bagaimanapun Imam Malik terima ada tadi. Terima ada pun dengan qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada sesuatu boleh mendahului takdir. Mendahului takdir itu makna berlaku tanpa ditakdirkan. Memang kehendak Allah Subhanahu Wa Taala nak dah berlaku kepada kita lagu tu. Jadi baiklah. Ada orang macam-macam. Kebetulan si isteri ni ataupun si suami ni apabila kahwin dengan dia tu tak macam mana, jadi adakah jenis dia macam dia kita kata naik di muka dia. Macam tahi lalak tapi dia jadi tahi keluar. Maka si suami atau si isteri ni berasa jejek kepada dia, berasa membawa malang. Kebetulan pula ada kerugian apa-apa ke, dia pun berasa ini membawa malang kepada dia. Macam tu tak boleh, macam tu tak ada. Kerana kita nampak ada sesuatu yang buruk pada dia tu, maka kita pun kaitkan kerugian kita, kemalangan kita ataupun kecelakaan kita yang lain dengan dia. Tidak ada macam tu. Semuanya berlaku dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Itu termasuk dalam masalah penyakit. Tanda-tanda yang seperti itu tidaklah menunjukkan kerugian, tidaklah menunjukkan apa-apa, tak ada. Kemudian Nabi SAW bersabda pula dalam hadis berikutnya, la tiyarata, tiada sempena buruk atau tiada ramalan buruk, wa khairuha al-fa'al, sebaik-baiknya ialah fa'al. Fa'al ni apa? Iaitulah ucapan yang baik yang didengar oleh sesiapa atau seseorang dari kamu, yang didengar oleh seseorang daripada kamu. Misalnya seseorang tu duduk tengah cari barang dia hilang. Tiba-tiba nama mari ada satu orang tu nama Wajid, nama dia. Kebetulan nama dia tu Wajid. Wajid tu maknanya jumpa, maknanya ya jumpa. Hai Wajid. Orang tu lalu je, satu orang tu panggil, hai Wajid, dia kata. Dia panggil orang tu nama dia Wajid. Kita pun itu fa'al, maknanya benda yang hilang tu akan jumpa. Kita ambil sempena baik macam tu daripada ucapan yang baik tadi. Itu ulama mengatakan tak apa. Ataupun di sini disebut ni seorang tu sakit. Bila dia sakit, lama dah orang ni mari akhir sekali hak nama Salim tu mari. Salim mari. Salim mari salam dengan dia. Salim maknanya sihat, sejahtera. Dia ambil sempena baik daripada nama orang tu. Kemudian kita kata apa makna ni? Jadi sia sungguh kalau seseorang tu kerana orang nama Salim, jadi jumpa ke barang tu kerana semata-mata orang nama Wajid dan sebagainya. Ataupun seseorang tu pergi perang sedang balah dengan siapa-siapa kau, tiba-tiba ada orang nama Fathullah kau namanya, maka bermakna kita mendapat kemenangan. Benar semati kau. Ada kalanya tidak berlaku pun, tak sia-sia pun mari Salim. 10 orang Salim mari pun tidak sia lagi. Apa makna ni semuanya? Maknanya sebenarnya Nabi SAW nak suruh orang Islam ini bersikap optimis. Biar nampak molek kan? Jangan nampak buruk. Biar nampak molek. Kalau nampak sesuatu yang baik, menaruh harapan yang baik. Jangan kita putus asa. Itu maksudnya. Sehingga kalau kita dengar ucapan-ucapan yang baik, biar kita kaitkan kebaikan dia tu dengan kita. Maknanya kita ni menaruh harapan yang baik. Dengan Allah kita menaruh harapan yang baik. Kita tidak jadi pesimis, orang kata. Kita jenis lemah semangat, tak si
apa ni, segala benda hak baik pun apa tak baik juga, apatah lagi kalau yang tak baik. Kalau hak baik pun kita tidak berasa membantu kita. Tujuan sebenarnya nak suruh kita optimis, itu tujuannya. Satu, ada juga ulama yang mengatakan fa'al ini dia termasuk di dalam ilmu rasi. Pula satu pecahan ilmu pula. Ilmu rasi ni lagu mana? Rasi organ ni dengan organ ni berdasarkan nama. Pelik juga ilmu ni kadang-kadang. Hak tu tak apa. Setengah ulama mengatakan ilmu rasi berdasarkan nama yang baik. Misalnya dalam ilmu rasi tu dia adalah caranya. Ada kaedah dia lah. Orang ni nama apa ni, kita kata Kadir. Orang ni nama Zainab misalnya, kita kata Kadir dengan Zainab, dia campur dua tu. Adalah kaedah dianya. Hasil dia macam mana? Dia bahagikan peringkat kehidupan dia kepada beberapa peringkat. Peringkat yang pertama, kamu baik, bagus, macam ni. Peringkat yang kedua, ada masalah. Satu-satu peringkat tu berapa lama, dia kira lah tu. Ada kaedah dia. Peringkat yang ketiga macam ni, adalah nama-nama dianya, istilah dia tu. Hak ni boleh ke tidak pakai? Situ masalah. Setengah ulama kata boleh berdasarkan fa'al ini. Fa'al ini maksud dia situ lah. Dan dulu ana pernah juga dengan ayah dulu, sebab dia pun pandai juga ilmu fa'al ini. Dia ada satu ilmu pula ni, ilmu fa'al dia panggil, atau fa'al. Dia ada kaedah-kaedah, dia banyak kaedah dia. Selalu duduk bincang dengan dia. Duduk bincang tu sebab ramai juga orang kalau nak menikah, kalau nak gapo tu pun kita tanya dia. Nama ke dia? Orang panggil ke dia kira orang panggil. Tidak kira nama. Tidak kira nama asal tu. Ada kira dengan dia beberapa orang yang kita sudah maklum perjalanan hidup dia tu, kehidupan rumah tangga dia. Banyak betul. Banyak pintu pelik juga. Banyak betul. Orang ni cuba tengok. Orang ni. Kadang-kadang kalau kira kod ni tak betul. Dia ada kira lah, ilmu kira. CP7, CP5, CP3 apa tu masuk. Adalah benda-benda yang seumpama itu. Lepas tu dia banyak pula kaedah-kaedah dia, pecahan dia tu banyak. Jadi apabila dia kira, kita tengok orang memang kita maklum. Memang macam tu. Itu pelik tu. Jadi kalau boleh usaha, kalaulah ada benda-benda yang seumpama ini, ambil sempena baik dengan harapan yang baik, mudah-mudahan tidak mengapa. Tetapi yang lebih selamat tak usah. Hak lagu tu pun tak usah. Hak lebih selamat. Sebab waktu tidak ada asalnya. Tidak ada asal. Dalam hadis pun tidak jelas. Tak ada waktu tu. Apalagi zaman sekarang ni termasuk juga dalam tiarah ni. Termasuk dalam kahanah hak kemudian. Kahanah hak kemudian yang kita akan baca. Orang panggil astrologi, ilmu nujum. Ni pakai bintang-bintang ni. Hak ni bintang apa dia? Taurus dia kata kan. Hak ni bintang Segi kata dia. Hak ni bintang macam-macam. Hak ni sesuai ke tidak sesuai? Tidak sesuai kata dia. Tidak sesuai. Hak ni sesuai dengan perempuan bintang goni. Bintang 12 tu. Dia pakai bintang 12. Ilmu-ilmu ni dalam kitab Tajul Muluk pun ada. Dalam kitab-kitab lain pun ada. Hak ni termasuk di dalam tadilah ilmu nujum. Tak boleh nak pakai. Tak betul banyak. Jangan pegang. Sebab itulah dalam hadis-hadis ni dia sebut baik tak usah lah ni. Walaupun ulama-ulama ada buat. Sekadar gitu sudahlah. Jangan dibuat pegangan. Kalau belajar saja tu, seperti anak belajar, tahulah sikit sebanyak tu. Tapi pakai jangan. Tak ada benda tu, tak ada memberi kesan apa semua. Kita kena pegang gitu. Dalam hadis tak ada. Dia tak ada huruf fa'al ni. Sekadar tadi lah. Kalau ada pun. Sekadar tadi. Sekadar dengan arti supaya orang Islam ini hidupnya optimis. Jangan lemah semangat. Jangan berpandangan buruk terhadap masa depan. Jangan begitu. Kemudian la adwa wala tirata, support tu juga. Babun la hamata, tidak ada burung hantu. Yang ini tidak ada sama sekali burung hantu yang
boleh diambil kira, yang boleh dipegang, tak ada. La hama. Ada juga ulama mengatakan hamah ni makna dia korok. Hamah, tengkorak. Ada juga yang mengatakan hamah ni sejenis burung. Burung tu kalau orang kena bunuh, ni kepercayaan jahiliah dulu, kalau orang kena bunuh tidak dituntut bela terhadap kematian dia tu, maka roh dia tu akan keluar dalam rupa burung. Burung itu akan bunyilah sentiasa pergi ke sana kemari, tidak akan hilang kalau selagi tidak dituntut bela atas kematian dia. Kalau sudah dituntut bela, maka burung itu akan hilang. Ini kepercayaan mereka. Ada juga yang mengatakan ini burung hatu, maksud burung hatu hamah tu, supaya orang kita duduk percaya dulu. Orang kita kampung-kampung ada tu duduk faham lagu tu, bila burung hatu bunyi dia kata nak mati pula. Supaya juga di setengah-setengah kampung dia ada kubur tu, dia kata macam beratur kubur ni, kalau seorang mati tak lama akan ada lah orang mati. Pelik juga, dia kebetulan tu jadi lagu tu. Dia nak go sama kubur ni. Tak lama ada. Jangan percaya semua tu. Tak ada semua. Dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala semua berlaku. Ni nak cerita ni, jangan kita orang Islam mudah takut kerana sesuatu, benda-benda yang tidak pasti, kerana waham, kerana khurafat dan tahyul. Jangan mempengaruhi jiwa kita. Itu tujuannya dalam hadis ni. Wala safara, dia kata la adwa wala tiyarata wala hamata wala safara, yani mu'tabaratun wa mu'tamadatun fil Islam. Mana dalam Islam tak ada diterima pakai, tak boleh dipegang menurut pandangan Islam. Safar ni setengah ulama kata sejenis cacing dalam perut yang boleh berjangkit kepada orang lain. Orang yang duduk dekat dia tu boleh terkena penyakit tu dan boleh mati. Itu safar maknanya. Ada pula yang mengatakan safar tu makna bulan tu lah. Bulan safar tu, orang kita pun kata ayatan safar. Ayatan safar tu makna biasanya ayat ni penyakit dia tu kena pada bulan safar. Tujuannya jangan kita kaitkan dengan bulan itu, bulan tu sendiri membawa nahas. Jangan. Kita kena kaji sebab dia. Apa sebab pada bulan itu selalunya ayam dia kena penyakit? Apa sebab? Kita kena kaji. Bila kita kaji, kita boleh atasi semua ni. Kita boleh atasi semua. Itu tujuan hadis ni. Bukan nak suruh kita percaya kepada tahyul, percaya kepada khurafat, tidak. La safara. Sebab itulah Nabi SAW berkahwin dengan Safiyah pada bulan Safar. Tujuannya nak hapuskan. Orang kita siapa tak say kahwin pada bulan Safar, tak say bina rumah pada bulan Safar. Ni bulan nahas kata dia. Yang percaya kepada nahas, percaya kepada tuah ni Syiah. Syiah percaya memang dia ada kalender dia sendiri. Dia ada kalender dia sendiri. Anak dulu selalu juga simpan kalender dia. Semasa duduk di India dulu, dia ada kalender dia buat. Hari ni nahas, hari ni tuah, saat nahas, saat nahas. Kalau dalam sebulan, bulan ni nahas, bulan ni saat, bulan ni nahas. Dalam hari tu pula dia ada pula. Bukan sekadar hari, saat, waktu, jam ni. Daripada jam 7 sampai pukul 8 saat, pukul 8 sampai pukul 9 nahas. Makna kalau kita nak terikat dengan waktu susah benar hidup, tak bergerak ke mana. Duk itan nanti itan masa ni, sesuai baru boleh buat. Ni tak boleh. Sampai pukul sekian kena berhenti. Lepas pada pukul tu saat pula, tuah pula untuk kita buat kerja pula. Susah lagu tu. Tak ada dalam Islam ni, menyusahkan. Tak ada. Itu tujuan. Babul kahanah. Ini bab kahanah, yakni tenungan. Tenungan ini macam mana? Yakni kita pergi kepada tukang tenung untuk meramalkan nasib dan masa depan kita. Ini kahanah. Biasanya tukang tenung ini dia guna jin. Dia tu jadi tuan kepada jin. Dia jadi tuan penjaga kepada jin. Dengan dia bagi makan lah, ada cara dia nya. Dia bagi makan. Silap-silap gaya tekan ke dia. Banyak kerap kali lah berlaku. Apa ni yang babak gini mo ni? Yang babak gini mo ni jadi pasal ada gelepar ni. Rupanya dia ada minyak duduk dalam botol tu. Minyak ni sain-sain ni tidak tahu. Kata kau gapo kamak kau minyak wangi, kau gapo tak si. Nya sapu-sapu tahu pergi tahu dalam bekas apa. Tong sampah. Dia tak boleh
Dia tak boleh nak puja dia cara dia lah. Tak boleh nak puja tu. Bila tak boleh puja, makan Tuhan dia. Hak tu yang gelepar tu. Gelepar. Sering kali berlaku perkara-perkara yang seumpama ini. Sebab apa? Dia dapat banyak faedah juga. Ada kelebihan. Orang pun anggap dia lebih. Pasal apa dia boleh mengatasi masalah ni, boleh mengatasi masalah ni. Sebenarnya dia bergantung kepada jin. Oleh kerana dia puja jin dengan bagi makan cara dia, dengan dia perasak dengan cara tertentu, ada bacaan-bacaan dia, maka jin itu boleh dikuasai, turut dia lah. Apabila benda ni tak ada pada dia, sudah kena dia sendiri yang kena. Inilah termasuk dalam kahanah belaka. Tenung nasib ni banyak pula, satu bidang pula. Ada kalanya dia buka satu buku dia ada petak-petak dia. Pejam mata kata dia. Letak ibu jari mana? Letak ibu jari mana? Dia letak tak tahu mana dia letak. Letak tu kebetulan. Kebetulan. Sini kata dia tak boleh ni, tak baik. Gini-gini dia hurailah cara dia. Kalau begini, baik. Tak ada tu dalam Islam. Tak boleh dibuat benda-benda yang seumpama itu. Ini semua benda tak tentu. Kita tak boleh buat sesuatu kerja berlandaskan sesuatu yang tidak pasti. Waham, auham sahaja. Tidak boleh begitu. Inilah ceritanya. Beberapa hadis. Yang pertama, hadis perempuan dibalah berkelahi, hak tu pekung dengan batu kena perut, gugur anak dalam perut. Bila begitu, angkatlah kes ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memutuskan bahawa perempuan yang pekung batu tu kena bayar ganti rugi. Ganti ruginya apa? Seorang hamba. Ghurrah tu maknanya hamba lelaki atau perempuan kena bagi ganti rugi kepada orang yang kena tu, yang aniaya itu. Marilah apabila buat keputusan macam tu, marilah wali penjaga perempuan yang memukul itu, dia kata, bagaimana saya nak bagi denda wahai Rasulullah? Ni cuba perhati bacaan dia. Kaifa aghrabu ya Rasulullah man la syariba wala akal wala nataqa wala istahal fa mithlu dhalika yutal. La belakang kata akhir dia tu. Begitulah bomo ataupun dukun, dia baca ayat-ayat dia tu kan, hujung dia tu serupa rentak dia tu. Itu pesing bacaan ataupun susunan ayat tukang tenung. Nabi SAW kata, dia ni betul-betul saudara tukang tenung ni. Mana cara dia bercakap, walaupun ini bukanlah untuk jampi apa, tak ada, kebetulan dia cakap tu macam tu. Ini macam tukang tenung cakap ni, macam ni. Itulah naknya di sini. Jadi dalam hadis ni nak cerita tukang tenung ni, dia ada ayat-ayat yang tertentu, ada ucapan-ucapan yang tertentu yang bunyi dia tu sama. Rangkap dia ada rangkap dia. Dia ada rangkap dia. Yang ni budak dalam perut, tak minum lagi, tak makan lagi, tak bertutur lagi, tidak berteriak lagi sebab tak keluar lagi daripada perut. Apa nak kena denda? Kena denda, bayar denda pula kerana mati ni. Sepatutnya mati sajalah, abaikan saja. Tapi dalam Islam ni tak boleh. Itu pun dia manusia juga, walaupun dia dalam perut. Kena bayar ganti rugi. Ganti ruginya apa? Ghurrah. Hak tu hendaknya. Kemudian dalam hadis yang satu lagi ni pun lagu tu juga, iaitu ucapan dia tu yang dimaksudkan. Ucapan tu dalam bentuk ucapan tukang tenung. Dan hadis seterusnya, Nabi SAW melarang daripada harga anjing, mahril baghi, dan mas kahwin. Dia kata mahar itu maknanya asalnya mas kahwin, yakni bayaran kepada pelacur. Yang ni bekerja sebagai pelacur, lepas tu dibayar duit lah. Duit tu duit haram. Wa hulwanil kahin, dan pekeras, kita kata pekeras ataupun bayaran kepada tukang tenung. Tukang tenung tu tak boleh. Bayaran itu haram, tidak halal duit itu. Kemudian ada sahabat bertanya Nabi SAW tentang tukang-tukang tenung ni, macam mana? Nabi SAW kata tak boleh. Laisa bi syai', tidak ada sesuatu pun yang boleh dipegang. Mereka cerita tu, sahabat-sahabat pun kata mereka cerita tentang sesuatu, ada kalanya benar. Macam mana boleh jadi begitu?
Nabi SAW kata yang benar tu begini, yang benar tu jin rampas, rebuk ataupun rampas ataupun sambar, yakhtaf, sambar. Nah, cerita yang benar itu lalu dia sumbat, ataupun dia cuah masuk ke dalam telinga tuan dia ataupun penjaga dia tadi. Daripada situ dia campur lah. Kalau satu yang benar campur dengan 100 yang dusta. Ada kalanya ada juga benar. Ini ceritanya. Mana asalnya tukang tenung ni zaman dulu hebat di zaman-zaman dulu. Sebab apa? Allah SWT masih benarkan lagi jin-jin ni naik sampai ke atas, alam atas. Ada dalam hadis disebutkan, iaitu bila Nabi SAW diutuskan, maka tidak dibenar lagi jin-jin itu naik ke alam atas. Sampai ke langit dunia pun tak dapat. Fa'atba'ahu shihabun thaqib. Kalau dia naik, mereka akan disambar, dituruti oleh shihab thaqib, iaitu oleh apa ni, kita kata tahi bintang sebagai pemanahnya, memanah apa ni, jin-jin tadi. Dia naik, dalam hadis kata naik bertingkat-tingkat. Kau ni naik atas belakang ni, kau ni naik atas belakang ni, semua orang serkah naik, naik sampai tinggi lah. Sampai tinggi, kena panah dia jatuh. Kalau dulu kenapa banyak tempat ahli-ahli sihir dan tukang tenung ni hebat zaman dulu sebelum Nabi Muhammad SAW? Sebab mereka masih boleh naik lagi, mereka masih boleh naik lagi. Dan mereka dengar cerita-cerita alam tinggi. Bila Allah SWT perintah nak suruh melakukan apa-apa berlaku di atas bumi ni melalui malaikat dia, malaikat tu masing-masing bercerita kepada sama dia. Apa perintah? Perintah ini dia bawa. Apa perintah? Perintah ini. Pok-pok dia sambar. Dah dengar sedikit sebanyak. Hak tu, hak tepat tu asal ceritanya. Tetapi kemudian tak boleh dah. Sebab itu banyak tak tepat. Hak kemudian ni tukang tenung kemudian ni banyak tak tepat. Sebab apa? Dia tak dapat dah gambaran yang sebenarnya alam atas itu. Di bawah ni pun dia sudah kena dah. Itu ceritanya. Ini yang gunakan jin, yang tidak gunakan jin, dia pakai bintang. Astrologi tadilah, astrologi. Ramai juga orang pergi kepada ni ahli ilmu nujum, ahli ilmu ni bintang 12 ke apa ni semua. Dia pergi minta lah ramalan untuk berkahwin dengan orang ni, untuk buat kerja ni sesuai ke tidak. Dia ni bintang gani, ni bintang gani, sesuai ke tidak. Maka tukar tenung saat ni ceritalah kepada dia. Ni ada kalanya tidak berkait dengan jin, tidak berkait dengan jin, hanya ilmu dia saja, ilmu cara dia. Itu pun tak betul, tak boleh pakai. Termasuk dalam tukang tenung juga. Beza dengan bomo, dengan dukun seperti yang kita sudah cerita dulu. Ada kebenarannya, ada juga yang betul, yang tidak salah. Bahkan Nabi SAW sendiri mengajarkan jampi-jampi. Dia suruh belajar jampi, dia suruh belajar bomo, dia suruh pergi cari tok bomo, orang perempuan yang kena gangguan tu. Kita sudah baca dah sebelum ni. Bukan Nabi SAW tak terima langsung benda-benda kita tak nampak ni, gangguan makhluk halus ni. Ada juga, tetapi yang ni tak boleh. Kadang-kadang keliru. Ilmu bintang adalah bintang 12 ni. Orang ni bintang goni sesuai dengan bintang ni, pakaian dia macam ni yang sesuai dengan dia, cincin dia, permata goni yang sesuai dengan dia. Itu semua karut, tak ada. Tetapi tidak termasuk dalam tenungan. Orang panggil ilmu tapak tangan. Tidak. Ilmu orang jari, tapak tangan, itu tidak termasuk dalam tenung, tidak termasuk dalam kahana. Inilah yang payah. Ada kalanya orang jampi-jampi macam sihir, macam tukar tenung. Ada kalanya orang jampi-jampi tu yang betul, macam bomo yang diiktiraf itu, yang diakui. Serupa juga ni macam ramalan tentang sifat orang ni, tentang orang ni perangai dia macam ni, boleh diketahui daripada jari. Ilmu ni orang jari itu betul, itu sains. Itu bukan termasuk dalam dia ambil daripada jin ke daripada apa ke, tidak berdasarkan khurafat. Ini sudah dibuktikan kebenarannya, bahawa setiap manusia ni tapak tangan dia ni dan jari orang jari dia ni tidak serupa. Sebab itulah diterima pakai dalam kes jenayah, dalam kes apa pun. Sebab itulah dalam pasport, dalam apa pun cap jari ni ada, sebab tak serupa.
Semua orang terima. Dan boleh dikesan. Kalau pegang pistol, kau pegang pisau, kau boleh pergi cek. Ni siapa yang pegang ni, tangan siapa? Boleh pergi cek. Sebab tidak serupa. Itu lain. Dan tangan ini sendiri, jari macam ni, orak ni macam ni macam ni, dia memberi gambaran tentang perangai orang tu, peribadi orang tu, semua sekali. Allah SWT simpan di sini. Sebab itulah hikmah salah pakai tangan. Kalau nak berkahwin, boleh tengok tapak tangan. Tangan ni boleh tengok. Apa? Kalau berdoa angkat tangan, lepas tu kena hembusan bacaan tu pada tangan tu. Apa makna ni semua? Maknanya ada hikmah tu di sebalik tu. Hak itulah dalam Quran kata bala qadirina ala an nusawwiya banana. Ayahsabul insanu allan najma'a 'izamah bala qadirina ala an nusawwiya banana. Adakah manusia itu menyangka bahawa kami tidak dapat mengumpulkan kembali tulang belulangnya yang telah hancur selepas mati? Tidak. Bahkan kami boleh menyusun kembali. Boleh menyusun kembali jari-jari, urat-urat jari di hujung jari. Kami boleh susun balik. Nak ayatnya benda ni rumit ni, halus ni. Hak ni pun kami boleh. Usah kau tulang belulang tu mudah. Hak ni boleh susun balik. Maknanya dia ada rahsia. Dalam Quran sendiri pun sudah sebut dah. Tetapi orang kita tak belajar. Dia kata ini termasuk dalam tenungan, padahal itu bab lain. Hak ni sains, ilmu, tak ada kena mengena dengan jin, puja jin ke apa tak ada ni, perasak ke apa tak ada ni. Dan kita boleh mengetahui sifat orang. Kita boleh mengetahui kecenderungan orang, anak-anak kita. Dia ni patut belajar benda ni sebab ada bakat dalam bidang ni. Boleh. Bakat tu dia ada. Boleh diketahui kalau belajar dengan betul lah. Lepas tu kita kata kita tak dapat apa, dah kita tak reti. Kalau tulisan manusia apa bahasa yang kita tak reti. Tengok bahasa Tamil reti. Tak reti juga. Tulisan manusia tak reti. Tulisan Cina kalau kita tak reti. Dia reti. Kita tak reti. Supaya juga ni. Bagi orang yang reti boleh. Bagi orang yang reti boleh. Terutamanya dari segi pendidikan, kesesuaian untuk belajar, cari bakat ke apa tu, lebih patut belajar. Patut dalam kes jenayah ke apa semua memang sesuai. Itu tak termasuk dalam tenungan. Tak termasuk. Supaya juga ilmu firasat, ilmu qiyafah. Nabi SAW sendiri pun terima ilmu qiyafah tu. Ilmu qiyafah. Dan Imam Syafi'i adalah salah seorang yang hebat dalam ilmu qiyafah. Imam Syafi'i. Ilmu qiyafah yakni tengok raut muka orang, cara dia berjalan, apa ni susuk tubuh dia, mana kita boleh tahu bentuk telinga dia, hidung dia macam mana, kita boleh tahu peribadi dia. Itu ilmu qiyafah. Nabi SAW terima iktiraf ilmu qiyafah. Dan Imam Syafi'i sebab dia ahli dalam bidang ni, dia kata dalam kes-kes mahkamah boleh dipakai. Kata qaif ni ahli ilmu qiyafah. Itu tidak termasuk dalam tenung. Tak termasuk dalam tenung, itu sains. Termasuk dalam ilmu. Yang mana tidak ada kaitan dengan pemujaan terhadap jin apa, semua tak ada. Dan bukan dia termasuk dalam khurafat. Siapa saja kalau belajar boleh tahu. Siapa saja kalau belajar. Tidak nanti orang Islam, orang kafir pun boleh. Kalau dia belajar boleh ke dia? Kita tak belajar, rugi kita. Begitulah. Babul kana, ini bab tenung. Hak Nabi SAW taksirnya berdasarkan auham, berdasarkan khurafat, tahyul. Hak tu taksir. Tapi kalau boleh dibuktikan, macam ilmu tapak tangan, semua orang terima. Boleh kita cari penjenayah daripada kesan tapak tangan dia. Kita boleh cari. Semua orang terima. Dunia terima. Cop jari terima. Bahawa tidak serupa. Tak serupa. Dan setelah dunia semua terima, apa kita nak menolak hal tu, sedangkan ia satu sains. Lepas tu bab sihir. Ini bab sihir. Ini cerita lain pula. Panjang pula. Kita berhenti sekat itulah. Wallahu a'lam.